Okay guys, silakan perkenalkan diri, bagi tahu nama, uh, apa nama tadi? Nama, sekolah, form berapa? Hi Prash bin Chomel. Wow, so cute. Guys, boleh tak? Soalan Negeri Sembilan form 3 bagus. Yang lain boleh tak kenalkan? Hari Cipan. Macam kenal. Okay guys, boleh tak kenalkan diri? Ira form 5 dari Johor, right? Good. SMKP Raja Zarina form 5, alright. Janin SMKP Sri Aman dari Selangor form 3. Form 5 XS Max. Ui, dahsyat. Neni Lahadatu Sabah form 5, SMK Likas Kota Baru. Siti Aisyah. Alamak lagi ni. Anusha Tingkatan 2, SMK SMJK Hualian Mentakap Pahang. Ini juga tertinggal ke? Nabil Amin Sekolah Menengah Islam Darul Ehsan form 5, bagus. SMK Agassi Lahadatu Sabah. Alright, okay. Oviga SMK Sains Kuala Selangor. Saya form 3. SMK Temenggong Perak. Najwa form 5 dari Kulim Kedah. Alright. SMKA Negeri Sembilan, Nurina form 3. Azizun Perlis SMK Tuanku Lailatul Syahrin. Ui, nama. 15. Oh, form 3. Ayan Jonathan. Alright, SMK Narinang Kota Belud, Sabah form 5. SMK Khadijah. SMK Tun Muhammad Salihuddin. Oh, dua beradik. Form 4, form 5. Alright. Syafiqah SMK Beris Panco, Kelantan. Form 3. SMK 19 Shah Alam Selangor form 5. Nama apa? D je. Ui, pendek eh. D binti ke Ben? Aida SMK Padang Tembak Kuala Lumpur form 5. Nick Daniel SMK Ismail Petra Kelantan. Nurul Amirah Maib Kelantan form 3, form 3. Alright, Izzatul SMK Baling Kedah. Alright guys, cikgu tengok dekat senarai korang yang kenalkan diri ni, cikgu tak nampak yang ramai daripada sekolah yang sama ni. Mana kawan-kawan korang yang lain? Izzatul dari SMK Baling Kedah. Guys, boleh tak korang tengok cikgu punya link kelas ni dari mana? Korang PM dalam grup Telegram tu, bagi tahu diorang masuk cepat sikit. Kita dah nak mula, takut tertinggal. Takut nanti empat dara tu dah terjun sungai dah. Okay, so first cikgu buat poster yang empat dara duduk tepi sungai tu. Ada orang tak faham itu poster kelas, dia ingat poster drama. Okay, Izzatul dari SMK Baling, Kedah, Quratul Ain, Selangor form 5. Okay, right, good. Okay guys, kita tak boleh lama-lama. Kita ready untuk mulakan. Guys, berapa orang dah ready untuk kita mulakan kelas kita malam ni? Cuba respon sikit dekat ruangan chat. Ready? Alright, good. Okay. Anusha, alright. Okay, good, ready. Ramai yang dah ready. Bagus. Guys, korang ready ni, korang tahu tak kita nak belajar tajuk apa malam ni? Korang tahu tak kita nak belajar tajuk apa malam ni? Kita nak belajar pasal apa? Takut korang, cikgu nak check, cikgu nak make sure korang tak salah masuk kelas. Okay, kebarangkalian, probability. Ya, tak ada masuk kelas yang nak cari empat dara duduk tepi sungai. InsyaAllah tak? Alhamdulillah. Bagus. Alright guys. Korang di kelas yang betul. So cikgu tengok tadi ada yang daripada form 2 sampai form 5. So guys, korang dah ready untuk kita mulakan sesi kelas pada malam ni. Jom sama-sama kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita rapatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bertemu lagi pada malam ini untuk sesi kelas yang sepatutnya berlangsung semalam, tapi di atas kekangan yang tak dapat dielakkan, so kita buat hari ini dengan dia agak serba kekurangan sikit lah, so minta maaf lah. Okay, so sebab sepatutnya adalah background dia, ada semua, tapi tiba-tiba pula cikgu punya PC ni dia merajuk tadi, tiba-tiba restart sendiri. Lepas tu mula-mula mic tak detect, lepas tu mic detect, kamera pula tak detect. So dia merajuk lah tu. Tak apalah, lepas kelas kita bagi dia rehat cukup. Sebab tadi cikgu daripada pagi sampai petang tadi pukul 6, cikgu ada seminar. So daripada pukul 8 pagi, kamera ni dah on bersama dengan Zoom. So mungkin dia penat, kita bagilah dia rehat kejap lepas ni. So guys, jangan bazirkan masa lagi. Jom sama-sama kita tengok apa yang kita nak belajar hari ni. Jom. Bismillah. Kamera tu lindung button. Alright. Ni kita nak belajar hari ni. Guys, tolong bagi tahu kawan-kawan yang dalam grup, dalam channel tu. Bagi tahu yang kelas dah nak mula. Ada yang tak dapat masuk lagi? Serius tak? Tak ada pun yang request? Okay. Alright. So hari ni kita nak tengok, kita punya tema kelas adalah 4 dara duduk di tepi sungai. Masuk. Okay. Okay, alright. So cikgu tak pandai nyanyi macam yang viral-viral tu. Tapi saja je lah nak buat tema, nak bagi menarik kan. Okay. Okay. So disclaimer yang 4 orang yang kat bawah tu adalah model tudung. Bertudung apa lah, kita ingat lah nama dia. Nama brand tudung tu. Nanti kalau cikgu ingat, cikgu bagi tahu lah. Kita pakai gambar dia kan. Okay, so disclaimer. So itu bukan gambar cikgu. Okay. So kita hari ni kita nak tengok tajuk kebarangkalian. So macam mana kita nak kaitkan ni 4 dara yang duduk tepi sungai ni sambil apa? Apa dia punya ayat dia? Menjerat. Cikgu Kang, orang ingat Pontianak mengilaikan malam-malam. Jangan sebut macam. Alright, okay guys. So ini yang kita nak tengok hari ini. Kita nak tengok kebarangkalian. So ini adalah bahagian pertama. So kita hari ni kita nak tengok basic untuk kebarangkalian. Yang kebarangkalian ni kalau KSSM Form 2. So tadi yang kenalkan diri paling muda pun Form 2 kan. So insyaAllah korang akan faham. So macam biasa cikgu tak suka pakai latihan yang biasa-biasa. Kalau sempat insyaAllah jadi kita cuba bincang soalan kebarangkalian satu yang keluar dekat SPM kertas satu. Okay, so korang ready? So jangan panik. Mula-mula dengar, bila biasanya pelajar yang PT3 ni, bila dia dengar kena buat soalan SPM, dia dah mula lah tu. Okay, sabar, bawa bertenang, kita belajar satu-satu, right? So guys, jom kita mulakan bismillah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. So untuk tajuk kebarangkalian, apa yang korang kena tahu adalah istilah yang pertama kita panggil sebagai eksperimen. Okay, eksperimen tu apa? Eksperimen adalah satu proses ataupun operasi yang menghasilkan keputusan. Okay, so bila melibatkan kebarangkalian, dia mesti ada eksperimen. Contohnya sekeping duit shilling 50 sen di lambung, ataupun sebiji dadu di lambung, ataupun apa lagi, sekeping kad dipilih secara rawak. Itu semua eksperimen. Ketam sambil menjerat si ketam lah batu. Betul. Alright, boy, kemahin korang Okay, alright guys. So, eksperimen adalah sesuatu yang menghasilkan keputusan. Tak kisahlah apa benda pun. Nak tengok hari hujan tak hujan ke, apa lagi, kes COVID setiap hari tu, itu semua eksperimen. Maksudnya kita ada keputusan. Ada benda yang kita dapat daripada apa yang kita buat itu. Okay, untuk eksperimen, jelas. Cuba komen sikit, jelas. Okay, good. Nice. Alright.
Korang nak catat sambil-sambil cikgu duduk terang-terang tu korang boleh ambil nota, ambil tajuk eksperimen, apa maksud eksperimen tu. Okay, korang tak habis lagi bincang pasal ketam batu. Lepas ni kita bincang pasal ketam batu. Okay, yang pertama adalah eksperimen. Sesuatu proses ataupun operasi yang menghasilkan keputusan. Itu kita panggil sebagai eksperimen. Alright, yang kedua, kita ada empat istilah ataupun empat term, empat sebutan ataupun empat apa benda ni yang kita kena tahu. Tadi yang pertama eksperimen, yang kedua adalah sampel. Guys, sampel tu apa? Boleh tak kongsi dengan cikgu? Sampel tu apa? Siapa tahu sampel itu apa? Ada yang cakap set, ada yang cakap kesudahan. Guys, apa lagi? Apa maksud set? Apa yang korang faham pasal set? Unsur kod. Sudah unsur kod. Okay, lagi? Uji kaji. Uji kaji eksperimen tadi. Ruang sampel. Come on guys. Alright. Okay, adalah tu sikit-sikit korang punya. Okay, semua kesudahan. Yes, good. Cikgu nampak ada jawapan daripada Kiana, sample space. Dia translate macam tu je. Okay, right. So, ruang sampel adalah semua keputusan. Semua keputusan yang mungkin terhasil. Okay, semua keputusan yang mungkin terhasil. Okay, tadi kita tengok eksperimen adalah benda yang menghasilkan keputusan. Sampel adalah semua keputusan ataupun semua kesudahan yang mungkin terhasil dalam satu eksperimen. Okay. Semua keputusan. Okay. Sebagai contoh, katakanlah kita baling shilling. So, kalau kita baling shilling, kita punya sampel akan sama ada wow ataupun bangunan. Ni shilling 50 sen. Ada wow, ada tak 50 sen? Dengan bangunan. Tak ada pula 50 sen. Okay. Itu contoh. Maksudnya kalau kita baling shilling 50 sen, tak ada keluar benda lain. Dia mesti antara dua je. Wow ataupun bangunan. Itu semua keputusan yang mungkin terhasil. Itu yang pertama. Okay. So bilangan sampel kita tulis sebagai N kurungan S sama dengan 2. Wow dan bangunan. Okay. Yang kedua. Okay. Yang kedua, katakanlah kita baling dadu. Tadi kita punya contoh eksperimen tadi kan, yang kedua balingan dadu. So, kalau kita baling dadu, sampel kita mestilah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Tak ada orang baling dadu, dapat nombor 8. Korang pernah tengok ke dadu ada nombor 8? Ada yang pernah tengok? Ada yang pernah tengok dadu nombor 8? Tak ada kan? Okay. So semua keputusan yang mungkin terhasil, maksudnya bila kita baling dadu, nombor yang mungkin terkeluar adalah mungkin nombor 1, mungkin nombor 2, mungkin nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. So ini adalah sampel untuk balingan dadu. So bilangan sampel kita sama dengan 6. Okay. Jelas untuk ruang sampel. Guys, kalau soalan minta kita senaraikan ruang sampel, kita kena senaraikan, kena letak kurungan. Kena letak kurungan yang bunga ni. Okay, untuk senaraikan sebab dia adalah set. So, kita kena letak kurungan. Okay, jelas. Alhamdulillah, bagus. Alright, itu yang kedua. Yang pertama tadi eksperimen, yang kedua adalah sampel. Okay, kita tengok yang ketiga. Yang ketiga adalah peristiwa. Okay, kalau yang belajar bahasa Inggeris, mungkin tadi eksperimen, sample is sample. Ini adalah event, number of event, peristiwa. Bahasa Melayu dia peristiwa. So guys, apa itu peristiwa? Peristiwa adalah sebahagian keputusan yang mungkin terhasil. Yang terhasil memenuhi syarat yang diberi. So kalau tadi kita ada sampel banyak, semua keputusan yang mungkin terhasil, peristiwa adalah sebahagian daripada keputusan. Maksudnya sebahagian daripada sampel tadi tu. Sampel tadi kita dah senarai banyak-banyak.
sebahagian daripada sampel tu adalah peristiwa mengikut syarat yang diberi. Syarat apa? Okey, peristiwa ni juga dia subset. Kalau set sampel tadi dia satu set yang besar, peristiwa tu subset, set kecil dalam dalam sampel tu tadi. Okey. So sebagai contoh ni, kalau nak mudah faham, yang warna kuning ni ruang sampel. Okey. Yang warna kuning ni ruang sampel, peristiwa adalah ni, sebahagian daripada ruang sampel. So maksudnya bila soalan tu dia minta dia punya peristiwa, kita tak boleh ambil nombor lain selain daripada yang dalam senarai sampel kita tadi. Guys, okey ke? Okey. Boleh? Boleh? Okey, alhamdulillah, bagus. Alright, ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Okey, korang catat tak? Korang catat ke tak ni? Ke dengar je? Okay, catat sempat catat Okay guys, kalau tak sempat catat, kalau nak cikgu terlaju sangat, korang bagi tahu. Sambil-sambil cikgu bebel-bebel ni, korang catat. Okay, good. Habis ni cikgu nak tengok korang punya cikgu rasa macam cikgu punya kamera dah menyala. Kan? Rasa macam cikgu punya kamera dah menyala. Alah, tengah-tengah kelas mengajuk pula. Jangan. Guys, kamera dah kembali. Sudah ada background cantik sikit. Tak sempat cikgu nak tukar background pula di tepi sungai tadi. Tak apalah. Okay. Muka cikgu macam Sufyan Suhaimi. Hai, elok sikit. Muka Sufyan Suhaimi macam cikgu. Gerok. Okay. Jom, sambung balik. Saja je merajuk ni. Alright. Okay, so ini peristiwa. Ini istilah yang ketiga yang korang kena tahu. Okay, kita tengok yang keempat. Guys, kita tengok yang keempat. Apa yang ada dalam keempat adalah yang keempat adalah kebarangkalian suatu peristiwa. Okay, kebarangkalian. Okay, katakanlah kita nak cari kebarangkalian untuk peristiwa A. Guys, jangan risau cikgu. Daripada tadi cikgu ajar istilah-istilah ni untuk apa ni. Macam bukan kelas matematik je. Guys, sabar. Tak kenal maka tak cinta, guys. Okay. So, kita nak tengok kebarangkalian untuk peristiwa A. Apa dia punya formula adalah, P adalah kebarangkalian. P ni probability. Bahasa Inggeris dia probability. Ni kalau zaman cikgu belajar dulu orang paling anti lah bab ni. Katanya susah. Korang cuba buktikan yang tajuk ni tak susah pun sebenarnya. Sebab dia ada perkataan yang mengharamkan dia ni. So korang belajar bahasa Melayu okey lah. So probability A, maksudnya formula dia adalah apa yang kita kena tahu, bilangan peristiwa. Tadi kita dah tengok peristiwa adalah sebahagian daripada sampel. Bilangan peristiwa bahagi bilangan sampel. Guys, yang ni korang take note je dulu. Jadi kita tengok contoh. Cikgu akan buat korang, insya-Allah korang akan faham. Okay, ambil yang ni dulu. Dah siap salin bagi tahu. Okay, sambil-sambil cikgu nak approve kawan-kawan korang masuk ni. Dah siap salin. Murid yang baik datang dari guru yang mengajar. Yelah, kalau guru menyanyi. Okay. Guys. Sudah, bagus. Alhamdulillah. Okay. Fahamkan empat istilah tu betul-betul. Lepas ni kita akan guna empat istilah tu untuk korang betul-betul fahamkan tajuk ni. InsyaAllah. Alright. So, kita tengok contoh yang pertama. Okay, katakanlah eksperimen cikgu adalah balingan dadu. Guys, balingan dadu, apa dia punya sampel? Kalau yang nak catat, boleh share dekat ruangan chat. Apa sampel untuk balingan dadu? Okay, good. Ira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, good. So, bila balingan dadu? Okay, thank you. Kim, thank you Nabil. Ruang sampel dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright.
So berapa bilangan sampel dia? Bilangan sampel dia ada 6. Okay, bilangan sampel ada 6. Alright. So, ini yang kita namakan tadi peristiwa tu tadi. Sekarang cikgu tanya, bila cikgu baling dadu, berapa ataupun apa kebarangkalian balingan dadu cikgu tadi mendapat nombor genap? Guys, so kalau soalan macam ni, peristiwa dia apa? Guys, peristiwa dia apa? Oh, laju sangat Kim. Kita pergi step by step. Kita nak bagi semua orang faham hari ni. Yes. Kita punya peristiwa adalah nombor genap. Inilah peristiwanya. Peristiwanya adalah nombor genap. So, daripada sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi, kita keluarkan. Peristiwa kan sebahagian daripada sampel. Peristiwa adalah sebahagian daripada sampel. So, nombor genap, kita ambil yang dalam sampel je lah. Kalau kau nak ambil sampai 100, 200 pun nombor genap juga. So, kita ambil nombor genap yang ada dalam sampel sahaja. So, peristiwa A adalah nombor genap dan A adalah 2, 4 dan 6. Bagus, thank you yang dah share dekat ruangan chat. Good job. Korang dah faham dah, bagus. Okay, so berapa bilangan peristiwa A? 3. Kalau ambil nombor genap sahaja, tak perlu letak dalam kurungan 2, 4, 6. Kalau dia minta untuk senaraikan nombor genap, kena senaraikan, kena letak dalam ni lah, set peristiwa tu. Okay, so 2, 4 dan 6. So, berapa kebarangkalian balingan dadu mendapat nombor genap? So, kita pakailah formula kebarangkalian tu tadi. Bilangan peristiwa bahagi bilangan sampel. So, bilangan peristiwa kita tadi 3, bilangan sampel 6. So, 3/6 dan jawapan kita adalah 1/2. Nice one. Guys, korang okey ke? Sambil-sambil cikgu nak approve kawan-kawan korang yang lain ni. Okey? Jelas? Simple je kan? Ada yang cakap dalam grup tadi, tajuk ni paling susah cikgu. Guys, susah tu kita yang letak. Kalau kita cakap senang, dia akan jadi senang lah. Alright, simple. Okay, nice. Yes, betul. Kita mula dengan simple dulu. Kita tengok peristiwa yang kedua. Apa kebarangkalian balingan dadu mendapat nombor perdana? Senang. Yes, betul. Apa kebarangkalian balingan dadu mendapat nombor perdana? So, kita punya peristiwa B. Cikgu namakan dia peristiwa B adalah nombor perdana. So, guys, cuba senaraikan nombor perdana peristiwa B. Okay, good. Nombor perdana ada nombor 1 ke? Okay, yes. Alright. Good. Okay, guys. Guys, cikgu nak bila cikgu tanya soalan, cikgu nak semua orang respon. Okay, kalau korang tak ambil interaksi dengan cikgu, korang just menonton je, nanti korang mengantuk. Okay, kita kena bergerak, kena ada action. Alright, good. Alright, ramai yang dah senaraikan 2, 3, 4, bagus. Nombor perdana adalah nombor yang tak boleh dibahagikan nombor lain dengan nombor lain selain diri dia dan bahagi dengan nombor 1. So, 2, 3, 5. Bagus. So, berapa peristiwa B? Peristiwa B ada 3. So, kebarangkalian untuk kalau cikgu baling dadu dapat nombor perdana. Berapa kebarangkalian dia? Yes. Good. Maksudnya nombor perdana dia ada perpuluhan ke cikgu? Tak. Yes. Kalau nombor perdana, kalau bahagi nombor lain, dia ada perpuluhan. Betul. Apa tadi? Kira. Yes, betul. Macam tadi. Yes, sama. So, bilangan peristiwa 3 bahagi bilangan sampel 6. 3/6. Sama kan? Alright. Okay. So, maksudnya bila cikgu baling dadu, berapa agak-agak kebarangkalian untuk cikgu dapat nombor perdana? Itulah 1/2. Okay, good job. Alright, thank you yang dah respon. Korang betul-betul committed untuk nak dapat sesuatu daripada kelas ni. So, cikgu doakan korang dapat sesuatu malam ni, insyaAllah. Alright, so kita tengok nombor 3. Okay. Apa kebarangkalian balingan dadu mendapat nombor yang kurang dari 3? Izo dah faham dah? Hai, awal faham? Okay, guys. Nombor yang kurang dari 3. Cuba senaraikan. Peristiwa C. Cikgu labelkan dia sebagai C. Okay, so nombor yang dalam C ada 1 dengan 2, betul? Nombor yang kurang dari 3 tak termasuk 3.
Okay, bagus. Good job. Good job guys. 1, 2. 1, 2. C sama dengan kurungan 1, 2. Tepat sekali. Okay. So, ini set C 1 dan 2. So, berapa bilangan C? 2. So, guys. Berapa kebarangkalian kalau cikgu baling dadu dapat nombor kurang dari 3? Mantap. Yes, 2. Sampel kita tadi 6. So, 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Good job. Mantap. Alright guys, kita pergi cepat sikit. Cikgu takut tak sempat cover sampai habis. Rugi nanti. Alright. Okay, nombor 4. Apa kebarangkalian balingan dadu yang mendapat nombor lebih besar dari 6? So, kita punya peristiwa adalah, cikgu labelkan sebagai peristiwa D. Nombor yang lebih besar dari 6. Cuba senaraikan. Set kosong. Okay, bagus. Jawapan tu menunjukkan yang orang faham tu. Set kosong. Bagus, betul. Kosong. Tu Nuraini bagi jawapan. Cantik punya. Kurungan kosong. Bukan nombor kosong. Nombor lebih besar dari kosong bukan kosong. Dia set kosong. Okay, so D. Okay, set D adalah itu. Set kosong. Ataupun kita boleh juga pakai kurung ini, set kosong. Ini pun simbol set kosong juga. Yes. So, berapa kebarangkalian balingan dadu mendapat nombor lebih besar dari 6? Yes. So, kita punya number of event, bilangan peristiwa kita kosong. So, kebarangkalian dia akan jadi kosong bahagi 6. Kosong bahagi 6 sama dengan kosong. Apa maksud kosong? Afdal, mana jumpa simbol tu? Sama dengan kosong maksudnya, peristiwa sama dengan kosong maksudnya dia tak mungkin berlaku. So, kalau dia kalau kebarangkalian bila kita kira dia sama dengan kosong, maksudnya adalah kebarangkalian itu tak mungkin berlaku. Right? Never happen. Tak mungkin berlaku. Okay guys, cikgu nampak korang dah faham. Bagus. So kita pergi ke ini dia 4 dara. Okay, sekali lagi disclaimer. Nama-nama yang pada model-model itu adalah nama-nama adik cikgu. Cikgu tak tahu nak letak nama siapa kan, takut jadi nama orang lain pula. Cikgu letak nama adik-adik cikgu tu. Arina, Fariha, Rehana, Farhana. Okay guys. Kita tengok 4 dara duduk di tepi sungai. Duduk menjerat si ketamlah batu. Mereka ialah Farhana, Rehana, Fariha dan Arina. Sedapnya nama. Tengoklah abang dia siapa. Tiba. Okey. Berapa kebarangkalian mereka yang nama bermula dengan huruf F mendapat ketam batu? Cikgu suruh jangan nyanyi. Jangan nyanyi guys. Okey. So, dia punya sampel adalah ni. Sebab cikgu buat slide sambil teringat kampung halaman. Cikgu gunalah nama adik-adik cikgu. So, kita punya sampel ada Farhana. Ada Raihana. Ada Fariha. Ada Arina. Okay. Alright. So, kita punya sampel. So, kebarangkalian mereka yang dapat ketam batu bermula dengan huruf F. Jangan pergi cari huruf F yang lain. Kena yang ada dalam sampel kita je lah. Okay. So, kita punya bilangan sampel ada 4. Okay, bilangan sampel kita ada 4. Okay, peristiwa dia apa? Peristiwa dia adalah mereka yang bermula dengan huruf F. Nama bermula dengan huruf F. Okay, nama bermula dengan huruf F ada berapa? Katakanlah peristiwa A. So, yang ada huruf F cuma Farhana dan Fariha. Okay. Alright. So, bilangan peristiwa dia adalah 2. So, okay.
So kebarangkalian untuk mereka yang nama dia mula dengan huruf F yang mendapat ketam batu adalah peristiwa dia tadi cikgu gantikan dengan A, maksudnya peristiwa A bahagi sampel. So peristiwa A tadi 2 bahagi 4 sama dengan 1/2. Kebarangkalian untuk yang akan dapat ketam batu adalah yang mula dengan huruf F 1/2. Guys, faham ke? Alhamdulillah faham. Korang kalau bab 4 darah ni cukup faham Okay guys, mantap. Alhamdulillah, bagus. Syukur. Alhamdulillah. Guys, terus kita nak ke 4 darah yang seterusnya. Dekat sekolah punya susah nak faham. Ya Allah, korang belajar macam mana ni? Ni korang yang tak fokus ni. Okay. Nak nombor salah seorang cikgu. Kena minta nombor abang dia dulu. Okey, kita pergi yang seterusnya. Ini dia. Masih lagi berempat darah ini. Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerak seketamlah batu. Jumlah ketam batu yang mereka dapat ialah 50 ekor. Ui, banyaknya. Farhana mendapat 20 ekor. Raihana dan Farihah mendapat 3/10 dari jumlah ketam. Berapakah jumlah ketam yang didapati oleh Arina? Okay. Ini ada something yang cikgu nak tunjuk kat korang. Okay guys, okay, tak apa. Keluarkan dulu berapa dia punya sampel. Sampel tu adalah semua keputusan. Berapa dia punya sampel? Guys, berapa dia punya sampel? Yes, good job. Nice. Kita tengah buat apa? Kita tengah tangkap ketam tadi kan? So jumlah ketam tu lah kita punya sampel. Kan kita tengok 2 ekor, dia punya bilangan info yang dia bagi tahu pasal 2 ekor ketam, 20 ekor ketam, 3/4 daripada jumlah ketam. Okay, so kita punya sampel adalah 50. Bilangan sampel adalah 50. Okay guys, ni cikgu nak tunjuk macam mana cara kita nak keluarkan maklumat daripada soalan. Okay, so first bila kita baca, bila kita jumpa, 50, garis. Okay, alright. So, Farhana mendapat 20 ekor. So, cara nak tuliskan dia cakap pasal bilangan. So, cikgu tulislah bilangan yang Farhana dapat adalah 20 ekor. Okay, lepas tu dia kata Raihana dan Farihah mendapat 3/10. 3/10 ni bilangan kebarangkalian. 3/10 bilangan kebarangkalian. Yes, kebarangkalian. So, bila kebarangkalian, kita guna simbol P. So, R, cikgu letak R dan F lah. R dan F. Raihana dan Farihah dapat 3/10. Okay, Raihana dapat 3, Raihana dan Farihah, jumlah dia orang ni dapat 3/10. Bagus. Okay. So, soalan nak apa? Dia nak jumlah ketam yang didapati oleh Arina. Okay, so, number Arina. Ini number ketam, bilangan ketam yang dapat oleh Arina. Ini yang kita nak cari. Okay, alright. So, kita tengok apa maklumat yang kita ada. So, kita ada jumlah ketam ada 50, Farhana ada 20 ekor ketam. Okey, macam mana kita nak tahu berapa bilangan ketam yang ditangkap oleh Raihana dan Farihah? Siapa tahu? Macam mana nak tahu bilangan yang Farihah dengan Raihana dapat tangkap? Okey, mantap. Ni Nur Farhana baru masuk. Alright, yes. So, macam mana kita nak tahu, masih lagi formula yang sama. Tengok formula kebarangkalian Raihana dan Farihah sama dengan bilangan Raihana dan Farihah bahagi bilangan sampel. Masih pakai formula yang sama. Okay, so nampak tak? Kebarangkalian Raihana dan Farihah dapat 3/10. Sama dengan bilangan Raihana dan Farhana ni yang kita nak cari per bilangan sampel 50. Okey, nampak? 3/10 sama dengan N
So bila kita nak cari bilangan yang Raihana dan Farihah dapat tangkap adalah 3/10 darab 50, kita akan dapat berapa? 3/10 darab 50 dapat 15. Okey, bagus. So, soalannya adalah berapa ketam yang didapati oleh Arina? Okay. So jumlah ketam tadi ada 50, tolaklah dengan, so bilangan Arina ni tadi, bilangan yang ditangkap oleh Arina adalah jumlah ketam 50 tolak 20 yang Farhana tadi. Alamak. Tolak 15, sabar. Tolak 15 yang Raihana dan Farihah tadi, so kita akan dapat 15. Kita akan dapat 15. Okay. So, jumlah berapa ketam yang didapati oleh Arina adalah 15. Okay guys, ini cara kira menggunakan bilangan. Okay, kalau kita tengah cakap pasal ketam tadi, ini jalan kerja untuk cari bilangan. Kita guna bilangan, maksudnya kita cari bilangan Raihana dan Farihah campur dengan bilangan Farhana, jumlah ketam tolak, dapat bilangan ketam. Okay, guys, korang nak tak cikgu tunjuk lagi satu cara, soalan yang sama tapi guna cara yang berbeza, boleh ke? Boleh? Cikgu tunjuk cara yang berbeza, tunjuk. Okay, good. Sekejap, cuma kena keluar kejap, cikgu nak copy slide ni. Okay, sekejap alamak. Okay, sekejap. Sekejap. Okay, setakat ni korang faham ke? Boleh follow tak? Cuba bagi tahu sikit dekat ruangan chat sebelum kita cuba soalan SPM yang sebenar. Faham? Alhamdulillah, bagus. Understand, 4 darah pun boleh, bagus. Korang kalau bab-bab macam tu suka amboi. Yang sekarang tengah trend apa? Perempuan tak berdosa. Apa dia dah? Okay. Lemak tadi tu padam. Okay. Yang tadi, bilangan sampel ada 50. Bilangan, ini Farhana tadi, 20. Lepas tu dia kata bilangan peristiwa untuk Raihana dan Farihah 3/10. So soalan nak bilangan, jangan. Guys, sekarang boleh dengar tak sorry cikgu? Biasalah mengguna yang tak wayar ni. Salah tak flag. Bateri pak. Boleh dengar, alhamdulillah, bagus. Okay. So kita nak cari bilangan untuk ketam yang dapat oleh Arina. Okay. Tadi kita menggunakan bilangan. Okay. Ini satu benda lagi yang cikgu nak tunjuk. Dia ada dua benda besar sebenarnya cikgu nak tunjuk kat korang ni. Yang tadi yang satu, kita kira melalui bilangan. Maksudnya kita dah tahu bilangan sampel. Maksudnya kita tahu bilangan yang Farhana, Raihana, Farihah dan Arina, jumlah dia 50. Okay, ini satu benda lagi yang cikgu nak tunjuk adalah bila bilangan ketam yang Farhana dapat 20 ekor. Guys, berapa kebarangkalian ketam yang ditangkap oleh Farhana? Boleh tak bagi tahu? Berapa kebarangkalian ketam yang ditangkap oleh Farhana? Ui, macam mana 7/5, 7/3 tu lah.
formula kebarangkalian still peristiwa. Kita nak kebarangkalian apa? Itulah peristiwa dia. Bahagi dia punya sampel. Bagus. So kebarangkalian Farhana dapat tangkap ketam adalah 20/50. So sama dengan potong-potong 2/5. Okay, bagus. Ramai dapat 2/5. Bagus. Okay. So typo nak 50. Okay, nice, fine. Okay, tengok 2/5. Okay. Satu benda yang korang kena tahu adalah jumlah kebarangkalian. Jumlah kebarangkalian sama dengan 1. Yes, bagus. So, maksudnya apa maksud jumlah kebarangkalian tadi? Maksudnya kebarangkalian Farhana tambah kebarangkalian Raihana dan Fariha tambah kebarangkalian Arina sama dengan 1. Nampak? So kita nak melibatkan tadi, kita nak bilangan Arina. So kita kena tahu kebarangkalian Arina lah. Kebarangkalian Arina mendapat ketam batu adalah 1 tolak kebarangkalian Farhana tolak kebarangkalian Raihana dan Fariha. So 1 tolak apa tadi? 2/5 tolak 3/10. So dapat berapa? Dapat berapa? 3/10 juga. Kan? Yes. So kenapa 1? Yes. Jumlah kebarangkalian sama dengan 1. Kenapa 1? Okay. Ni menarik ni. Siapa yang tanya tadi bagus. Tadi kan kita dapat kebarangkalian kosong sebab apa? Sebab peristiwa dia tak ada. Peristiwa dia kosong, bahagi dengan sampel, kita akan dapat kebarangkalian kosong. Okay. Macam mana nak jadikan dia 1? Macam mana nak jadikan dia 1? Okay. Apa yang dimaksud dengan kebarangkalian 1 adalah bilangan, formula kebarangkalian kan ni? Formula kebarangkalian kan bilangan peristiwa bahagi bilangan sampel. Macam mana nak jadi kebarangkalian sama dengan 1? Situasi dia adalah bila mana bilangan A sama dengan bilangan sampel. Nampak tak? Bilangan A, bilangan peristiwa dia sama dengan bilangan sampel. Nampak tak? Bila tak keluar pula perkataan. Bila bilangan peristiwa sama dengan bilangan sampel, nampak tak? Kita bahagi nombor yang sama. Kita bahagi nombor yang sama. Bila bahagi nombor sama dengan 1. Itu secara matematiknya. Faham tak yang tu? Okay. Itu secara matematiknya. Maksudnya macam mana nak dapat kebarangkalian 1 bila bilangan peristiwa sama dengan bilangan sampel, bahagi dia sama. Okey, nak bagi senang faham, korang pernah tengok cerita P. Ramlee yang dadu dia semua permukaan 2? Pernah tak tengok cerita P. Ramlee yang semua permukaan dadu dia nombor 2? Cerita apa? Guys, cerita apa guys? Yang pendek tu, yang ada Ibrahim pendek tu. Cerita apa tu? Madu 3 ke? Alibaba Bujang Lapuk. Tak pernah tengok? Alamak. Cerita apa? Cerita apa? Tak minat. Alamak. Cerita apa? Alibaba Alibaba lah kan? Nampak tak? Bila semua permukaan dia nombor 2. Okay, kita buat eksperimen tu kan. Alah ada orang tanya kan. So berapa sampel dia? Apa sampel untuk dadu tu? Dadu yang semua permukaan dia nombor 2. Kalau kita baling dadu tu, apa kita punya sampel? Boleh tak tolong senarai untuk cikgu? Boleh tak senaraikan untuk cikgu? Ya ke? Bukan. Semua keputusan. Yes, Aina, bagus. Yes, Nabil, betul. Bilangan sampel kita akan jadi 2, berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5.
2. Inilah bilangan sampel kita. Nampak korang dah tak faham. 1, 2, 3, 4. Sebut je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Sampel kita adalah 2. Semua yang mungkin terhasil. Mungkin 2 yang bahagian sini. Mungkin 2 yang bawah. Mungkin 2 yang atas. Sampel boleh berulang sebab permukaan dia semua nombor 2. Faham tak? So, sekarang soalan cikgu. Okay, so bilangan sampel kita 6. Sekarang soalan cikgu. Berapa kebarangkalian kalau si Alibaba Ibrahim Pendek tu baling dadu dapat nombor 2? Berapa kebarangkalian Ibrahim Pendek baling dadu dapat nombor 2? Mana ada kebarangkalian sampai 6? So, apa peristiwa cikgu tadi? Peristiwa cikgu tadi adalah nombor 2. Ibrahim Pendek baling dadu dapat nombor 2. So, apa nombor 2? 2 ada 6 kali. 2, 2, 2, 2. Nampak? So, bilangan sampel kita akan jadi 6 juga. So bila 6 bahagi 6, kebarangkalian kita jadi 1. 6 bahagi 6, kebarangkalian jadi 1. So, kebarangkalian 1 tu apa? Kebarangkalian sama dengan 1 tu maksudnya benda tu wajib berlaku. Boleh tak perkataan wajib? Mesti berlaku. Dah semua permukaan dia 2. Balinglah macam mana pun, mesti dapat 2. So, kebarangkalian untuk si Ibrahim Pendek tadi baling dapat nombor 1 adalah 1. Dapat nombor 2 adalah 1. Sebab bilangan nombor 2 pun ada 6. Bilangan sampel pun ada 6. So, mestilah balinglah macam mana pun, mesti dapat nombor 2. Bila faham? Guys, faham tak? Cuba bagi thumbs up sikit. Faham ke? Saya nak bagi thumbs up kan? Alright, nice. Faham. Itu. Bagus. Tadi siapa yang tanya? Siti Aisyah yang tanya. Kenapa 1? Bagus. Dia suka orang yang trigger cikgu dengan soalan-soalan macam tu. Barulah cikgu boleh cerita dengan korang. Nice one. Lepas tu kita nak jawab kat mana ni? Dah penuh ni. Cikgu badan balik boleh? Okay. Cikgu badan balik. Kadang orang yang tanya soalan ni, kadang dia dah tahu. Tapi dia nak make sure semua orang lain tahu apa yang dia tahu, dia tanyakan cikgu. So cikgu jawab. So semua orang tahu. Nampak tak? Korang boleh bagi manfaat dengan cara tanya soalan. Bukan orang tanya soalan, tak semestinya dia tak tahu. Okay? Korang boleh bagi manfaat dengan cara tanya soalan juga. Okay guys, betul. So, kebarangkalian itu Arina tadi, dah balik. Dah tinggal lama dah 4 orang dara kat sini ni. Okay. So, kebarangkalian untuk Arina ni adalah 3/10. Okay. So, formula kebarangkalian untuk Arina tadi sama. Bilangan Arina dapat ketam bahagi bilangan sampel 50. So, bilangan A sama dengan 3/10 darab 50. Macam ni. Belum. So, bilangan Arina dapat adalah 15. Okay. So, bergantung kepada apa situasi dia. Kalau soalan ni nak bilangan, kalau nak lagi cepat, korang guna kaedah bilangan yang awal-awal tadi tu. Ataupun kalau soalan ni nak berapa kebarangkalian Arina tadi. So, boleh juga korang cari dulu berapa bilangan Arina dapat tangkap, bahagi dengan sampel, dapatlah kebarangkalian bilangan ketam batu yang Arina dapat. Boleh? Faham? Okay, good job. Nice one. Okay, good. Okay, guys. Kalau korang dah faham, boleh ke kita boleh bincang soalan SPM sebenar? Boleh guys? Cikgu rasa tajab form 2 pun boleh jawab soalan SPM ni, insyaAllah. Alright guys, kita teruslah tanpa berbasa-basi lagi. Okay. Cuba jawab. Senang ni. InsyaAllah boleh. Serius, kok cikgu yakin korang boleh buat. Okay, ada pilihan jawapan mana hilang? Okay. Guys, cuba jawab. Jangan tengok. So, dia bagi set P 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Tak ada 30. 31, 32, 33. So, berapa bilangan sampel kita, guys? Oh, guys.
Berapa bilangan sampel kita? Berapa bilangan sampel kita? Okey, bagus. Bilangan sampel kita 10. Okey, macam-macam jawapan dia ada tu. Okey, bagus. So, kita nak ke barang kalian nombor perdana. Guys, so peristiwa kita nombor perdana. Apa senarai ni? 23 nombor perdana tak? 23 nombor perdana. 24, 25, 26, 27, 28, 29 nombor perdana. 31 nombor perdana. Okay. So sekarang bilangan peristiwa kita, kita letak NA sama dengan 3. Bahagi dengan keseluruhan. Betul ke kita punya nombor perdana ni ada 3 ke ada 2? Bilangan perdana nombor perdana kita ada 3. 23, 29, 31 ada 3. So, ke barang kalian bilangan peristiwa 3 bahagi bilangan sampel. Apa ni, B? Mana dapat 4 pula tu? Yes, 3/10. Boleh? 27 bukan nombor perdana, cik. 27 boleh bahagi dengan 3. 3 kali 9, 27. Tak nampak lagi satu. Okay. Alright, ngam. Okay guys. Okay, right. Form 2 pun boleh jawab. Serius lah cikgu soalan ni, soalan SPM. Kan? Alright, Anusa. Alright, macam mana nak hafal nombor perdana cikgu sampai 21 je? Tak payah hafal. Nombor 1, first stage nombor perdana adalah nombor perdana cuma nombor 2 je nombor genap. Yang lain semua nombor ganjil. Okay. So lepas tu tengoklah 23. Paling kurang korang bahagi dengan nombor perdana juga. Cuba bagi dengan nombor 2, nombor 3, nombor 5, nombor 7. Kalau tak ada dalam 3 sifir ni, nombor perdana lah tu. 33 tak boleh. Yes, 33 kan dalam sifir. Alright. Boleh bahagi 3 juga, sifir 3. Sebab tu juga cakap tadi, nak check nombor perdana, bahagi dengan nombor perdana juga. 2, 3, 5, 7. 5 takkan tak tahu kan. Bahagi dengan nombor 2, sifir 2, confirm lah tak boleh kalau nombor ganjil. Bagi dengan nombor 3. Ataupun bagi nombor 7. Biasanya nombor ganjil ni sifir 3 dengan sifir 7 je. Mantap. So, terus. Ni lebih kurang macam tadi juga, yang ketam tadi juga. Nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan diri sendiri atau boleh bahagi dengan nombor 1. Yes, betul tadi. Sorry. Okay, cuba. Lapan biji bola kuning, 4 biji bola hijau dan beberapa bola ungu. Keluarkan maklumat. Tulis macam mana cikgu ajar tadi. 4 bola hijau, beberapa bola ungu. So nampak? Bilangan bola kuning. Tulis bilangan kuning. K pun cukup. 8. Bilangan bola hijau. Bilangan hijau ada 4. Dan bilangan ungu tak tahu. Okay. So dia bagi tahu. Kebarangkalian memilih bola hijau adalah 2/7. Kalian hijau sama dengan 2/7. Cari kebarangkalian memilih bola ungu. So guys, apa benda yang paling penting kita kena tahu sekarang adalah apa? Yes, kita kena tahu dia punya sampel dulu. Macam mana nak tahu dia punya sampel? Macam mana kita nak tahu dia punya sampel? Melalui formula dia lah. Kebarangkalian H dengan bilangan bola hijau bahagi bilangan sampel. Okay, so kebarangkalian bola 2/7 sama dengan bilangan bola hijau dah tahu 4. Nak tahu sampel. Okay, dah dapat jawapan tu, bagus. So bilangan sampel, kita kat sini lah. So bilangan sampel sama dengan
4 kali 7 per 2. 4 kali 7 bahagi 2. Yes. So bilangan sampel kita ada 14. Okay, bilangan sampel kita ada 14. So bila bilangan sampel kita ada 14, berapa bilangan bola ungu guys? Berapa bilangan bola ungu? Kan sampel ni kan semua. Kalau kita tengah cakap pasal bola, semua bola lah. So semua bola 14. Kuning ada 8. Hijau ada 4. So kita dapatlah berapa bilangan bola ungu. Ungu ada 2. Okay. So dah dapat bilangan ungu ada 2. So kebarangkalian. Dia nak kebarangkalian kan? So kebarangkalian ungu sama dengan berapa bilangan ungu? 2 bahagi berapa bilangan? 14. So bilang kebarangkalian bola ungu adalah 2 per 14. Kecilkanlah. Jadi 1 per 7. Dapat jawab betul tadi? Ibu laju. Tak laju lah. Laju ke? Laju sangat ke? Tak kan? Okay, good. Siapa tak faham beritahu Right. Kalau tak kecil potong markah. Kalau kertas 1, kalau soalan macam ni kan soalan kertas 1. So kita kena kecilkan lah. Jawapan mesti kena kecilkan sebab jawapan ni semua dalam pecahan paling ringan. Kenapa ungu 2 per 14? Sebab bilangan bola ungu tadi kita dapat 2 biji dan bahagi sampel dia 14. Sebab itulah dapat 2 per 14. Ke tak tahu macam mana nak dapat sampel? Kita satu selalunya saya tak dapat jawab soalan ni. Make sure lepas ni jawab. Okay. Orang nak teruskan lagi ke? Ada soalan lagi? Okay. Terus soalan yang seterusnya. Ada lagi ke? Ada lagi. 30 kotak pensel dan beberapa kotak pen disusun di atas rak. Kebarangkalian memang ada formula ni ke? Yes, betul. Kebarangkalian formula dia satu itu je. Cuma kena sikit je. Okay. Tengok. 30 kotak pensel dan beberapa kotak pen disusun di atas sebuah rak. Kebarangkalian sebuah pen dipilih. Secara awal adalah 2 per 7. Berapa kotak pen kah yang ada di atas rak? Boleh? Cuba. Banyak cuba dia sebut tadi. Guys, cuba guys. Okay, keluarkan dulu info apa yang ada. Kotak pensel. So, bilangan pensel, kotak pensel sama dengan 30. Lepas tu beberapa kotak pen. Kotak pen kita tak tahu. Tulis je dulu. Tak tahu. Okay. So, dia apa yang dia bagi? Kebarangkalian sekotak pen. Maksudnya ini adalah kebarangkalian pen. Kebarangkalian pen sama dengan 2 per 7. Guys, kalau kebarangkalian 7, berapa kebarangkalian pensel? Siapa tahu? Siapa berani jawab? Tu dah nampak yang faham tu? Yes, okay. Kan kita tahu tadi jumlah kebarangkalian adalah 1. Jumlah kebarangkalian adalah 1. So kita punya watak sekarang pensel dengan pen. So kalau dah kebarangkalian pen 2 per 7, so 1 tolak 2 per 7 dapatlah kebarangkalian pensel. So kebarangkalian 5 per 7. Nampak?
So sekarang dia nak berapa kotak pen. So sekarang ni sampel pun kita tak tahu lagi kan. Dapatkan pensel 42 tolak 30. Macam mana dapat 42? Okay. So bila kita dah tahu kebarangkalian pensel, korang boleh dengar suara cikgu jelas ke? Satu tadi kan jumlah kebarangkalian. Macam cikgu cakap tadi ada Farhana, Raihana, semua tu kebarangkalian dia jumlah dia satu. So kebarangkalian pensel dengan pen. Dia samalah macam kalau kebarangkalian yang lulus 1/3. Kebarangkalian yang gagal 1 tolak 1/3. Dapat 2/3. Sekarang lebih jelas suara cikgu. Oh okey. Tadi tak jelas lah. Alright, thank you. Okay, so kita dah ada kebarangkalian pensel 5/7. Nak dapat kebarangkalian pensel sama dengan bilangan pensel. Bilangan pensel dah tahu. 30 bahagi bilangan sampel. So berapa bilangan sampel? Bilangan sampel sama dengan 30 kali 7/5. So berapa? Berapa bilangan sampel? 30 kali 7/5. 42, bagus. So sampel kita 42. So kalau dah kebarangkalian bila sampel kita 42, pensel kita 30, berapa kotak pen? Yes, macam itulah. Bila kita dah tahu total semua, dah tahu satu, bila dia ada dua karakter je, pensel dengan pen je. So 42 tolaklah 30, dapat 12. So, dia ada pilihan jawapan sebenarnya ni. So, jawapan dia B. Okay. Alright. Ada lagi tak soalan? Mesti ada lagi kot. Kenapa 30 bahagi sampel? Okay, sebab kebarangkalian 5/7 ni kan kebarangkalian pen. Bila kebarangkalian pen, maksudnya bilangan pen bahagi bilangan sampel. So bilangan pen kan kita dah tahu tadi. 5/7 tadi bilangan 5/7 ni kebarangkalian pensel. So bila kebarangkalian pensel, formula dia bilangan pensel bahagi bilangan sampel. Bilangan pensel dah tahu 30. Okay, Ira. Dapat? Okay, nice. Guys, kalau korang ada soalan, tanya. Jangan malu. Korang dah spend time 1 jam dengan cikgu. Kalau korang keluar tak faham, rugi. Sangat rugi. Serius. Tanya je. Tak pernah cikgu halau orang tanya soalan. Okay guys, cuba. Sekumpulan murid dipilih. Kebarangkalian pen, kenapa tolak 1? Kan tadi cakap jumlah kebarangkalian. Jumlah kebarangkalian sama dengan 1. Soalan tadi dia 2 je karakter dia. Watak dia ada pen dengan pensel. So maksudnya jumlah kebarangkalian pen tambah jumlah kebarangkalian pensel, jumlah dia dapat 1. So bila kita dah ada kebarangkalian pen tadi, kita 1 tolak kebarangkalian pen, dapatlah kebarangkalian pensel. Boleh Izo? Oi, ramai dah dapat jawapan soalan ni. Jawapan dia 20. Mantap. Okay, siapa nak jawab sama-sama dengan cikgu? Boleh tak on mic? Korang boleh on mic tak? Ada tak yang nak jawab soalan dengan cikgu? Boleh respon tak? Siapa nak share jawapan? Bagi tahu. Cikgu on mic, onkan mic dia. Baik, siapa? Cikgu je cakap. Soleh. Okay, mana Soleh? Soleh. S-O-L-E-H. Okay, Soleh. On mic. Okay. Soleh? Baca soalan dulu, Soleh. Dengar suara si lama tak dengar suara. Okay, Soleh. Baca soalan dulu. Dipilih secara awak dari yang mengambil satu jika sebarang kalian memilih
murid yang gagal kuis ialah 3/8. Cari bilangan murid yang lulus ujian itu. Alright, thank you Soleh. Sekejap Soleh, cikgu nak jawab soalan Okey. sekejap. Cikgu nak tanya untuk semua soalan ke 1 Yes, semua Okey. kebarangkalian, kalau jumlah kebarangkalian sama dengan 1. Tak kisahlah soalan apa pun. Reason dia tadi itulah. Bilangan peristiwa dengan bilangan sampel sama. So jadilah kebarangkalian ni 1. Okey, Soleh, macam mana jawab soalan ni? Apa maklumat yang kita boleh keluarkan ni? Sekarang kita dah dapat dia punya keseluruhan dia punya ni kan ialah 32. 32 ni apa? Dia punya sampel. Sampel, yes. Maksudnya dia kata kita tengah cakap pasal murid, so jumlah murid sama dengan sampel lah 32. Okey, lagi? Lepas tu yang gagal ialah 38. Ni kebarangkalian yang gagal. Tengok kebarangkalian. Ni kebarangkalian gagal 3/8. So kebarangkalian yang lulus? Kebarangkalian yang lulus 1 tolak 3/8. Nampak? 1 tolak 3/8. Dah yang lulus 3/8, sebaliknya 1 tolak. So kita akan dapat 5/8. Okay, good. Soleh. Dan kita nak cari apa? Cari dia punya bilangan murid yang lulus. Bilangan murid yang lulus. Okay, good. So, kita nak guna yang mana ni? Guna 5/8 kali 32. Yes. Bilangan kebarangkalian yang lulus 5/8 sama dengan bilangan pelajar yang lulus bagi sampel 32. Still formula ni je. Guys, satu formula je guys. Dan kalau tak silap cikgu, formula ni dibagi pun dalam senarai. SPM pun bagi, PT3 pun bagi. Kalau masih ada PT3 lah. Formula asal dia apa? Formula asal dia tadi tu. Kebarangkalian PA sama dengan NA bahagi NS. Bilangan peristiwa bahagi bilangan sampel. So NL sama dengan 5/8 darab 32. So berapa Soleh? 20. 20. So tengok siapa yang kena. Bismillah. Right. So jawapan dia D. Macam saya buat tadi cikgu. Saya cari dia punya kebarangkalian untuk ni saya cari ni 38, 32 kali 38 sama dengan 12. So 32 tolak 12 dapat 20. Macam tu boleh ke cikgu? Boleh. Okey, satu lagi cara, tu pun boleh juga. Kita dah tahu kebarangkalian yang gagal 3/8. So kita cari bilangan yang gagal. Kita cari bilangan yang gagal 3/8 darab 32 dapat 12. Kan? So yang gagal 12, yang ambil kuis 32. So bilangan yang lulus, jumlah pelajar tolak yang gagal, dapatlah yang lulus. Pun boleh. Okey, boleh. So dia tak fix pada satu cara. Ikut apa yang korang nampak, apa yang korang selesa. Okey, boleh? Soleh? Ya, Soleh ada apa lagi nak tambah? Thank you cikgu. Thank you Soleh. Okay guys, terima kasih kat Soleh guys. Sebab dah bantu kita jawab soalan ni. Okay, mantap. Okay, good. Alright, ada lagi tak soalan? Harap-harap ada lah Nampak? Hujung ada lagi. Hai, thank you Leh je. Orang ni guru tu. Okay. Okay, cuba. Beberapa kepingkat yang bernombor 24 hingga 44 disimpan dalam sebuah bekas tertutup. Jika sekepingkat dipilih secara rawak, kebarangkalian tidak memilih sekepingkat nombor perdana. Nampak? Tadi dia kata nombor 22 sampai 44. Ni. 22 sampai 44 dipilih. Sekepingkat dipilih, kebarangkalian tidak memilih sekepingkat nombor perdana. Okay. Alright, so bila soalan macam ni korang kena listkan sikit lah. So lihat kejap 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Tombol. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Guys, so yang first yang kita kena tahu adalah berapa bilangan sampel kita. Berapa bilangan sampel kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 3, 21. Yes, so sampel kita 21. Okay, sekarang dia ada dua cara. Sama ada korang terus nak pilih nombor yang bukan nombor perdana. Okay, kita dah last soalan. Okay, dia ada dua cara. Sama ada kita nak tahu, kita nak terus kira yang bukan nombor perdana ataupun kita nak cari nombor perdana. Korang nak buat yang mana? Bukan nombor perdana ke ataupun nak cari nombor perdana dulu? Terus bukan. Okey, bukan tak payah nak guna-guna lah Okey, so yang bukan nombor perdana yang pasti adalah nombor perdana, nombor genap 20 ni, sifir 5, nombor genap ni sifir 3, ni nombor genap, nombor perdana 30, nombor genap 31, 32 nombor genap, 33 bahagi 3, 34 nombor genap, bukan nombor perdana kan? 35, sifir 5, 36 nombor genap, 37, 38 nombor genap, 39 sifir 3, 40 nombor genap, 41 ada tak? Biasa nombor-nombor yang rare-rare macam ni dia ada ni. Bagi 3, bagi 7. Tak ada. 16 pun. Okey, ini bukan nombor perdana. Nombor genap bukan nombor perdana. 43. 43 ni macam ada. Cuba bahagi 3. Kan. 7. Kan. So 43 nombor perdana, 44. So, berapa bilangan peristiwa kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ayuh, 17. Okay, so bilangan dia 17. So, berapa kebarangkalian nombor perdana tidak dipilih? Tidak memilih sekeping nombor perdana. So, kebarangkalian dia akan jadi 17/21. Yes. Ataupun lagi satu, kalau korang nak cari yang, okay, dia kata tak memilih nombor perdana. So, kita boleh juga cari yang nombor perdana dulu. 1, 2, 3, 4. So, kita akan dapat kebarangkalian nombor perdana adalah, kebarangkalian kita ambil kad nombor perdana adalah 4/21. Okay. So, kalau selain daripada kebarangkalian yang ni nombor perdana, kebarangkalian nombor perdana, ini 4/21. So, kalau kebarangkalian nombor perdana, bukan nombor perdana, nombor perdana prime. So, 1 tolak 4/21, kita akan dapat 17/21. Dia ada dua cara. Yeah. So, jawapan yang kena, ada yang salah ke? Maaf. Kita ambil nombor perdana, 41 tu bukan nombor perdana. 41 nombor perdana kan? La ilaha illallah. Tadi kita dah kira. Okey, 41 bukan nombor perdana. Inilah ni tersyasul. 41 tu nombor perdana, so jadi 16. So 16. So ni jadi 5/21 tadi. Okey. Ini memang sengaja dibuat macam ni supaya kita nak buktikan kelas ni live. Bukan rakaman. Okay. Alright. Nampak? So jawapan dia 16/21. Okay. Guys, kita dah di penghujung rancangan. Guys, boleh tak kongsi korang punya feedback sikit? Macam mana pengalaman korang belajar? Nak ASS yang tadi, okay, sila. Korang sejam macam tak rasa
Cikgu ni setiap hari Sabtu ke? Selalunya hari Ahad. Selalunya hari Jumaat. Okey. Mantap sebab tema hari ni 4 dara di tepi sungai. Mampus. Hebat. Rasa seperti di langit, amboi. Alright, okay. Kat kelas belajar kat kelas sekolah online lebih memahami. Okay, good. Cikgu jujur saya faham bila cikgu ajar. Okay, alright. Ya Allah, rasa sekejap je kelas cikgu sebab fine, alhamdulillah. Alright, guys. Jangan lupa follow cikgu punya IG FA Tuition Center. Alright, so korang boleh buat story. Nanti kita ambil gambar sama-sama. Guys, jangan keluar dulu. Jadi kita ambil gambar sama-sama. Korang boleh buat juga story dan tag IG ni, FA Tuition Center. Nanti cikgu repost. Guys, macam mana kelas hari ni? Walaupun apa? Macam-macam dugaan yang melanda. Daripada kamera tak keluar, lepas tu mic tak buka. Guys, boleh tak buka kamera? Jom kita ambil gambar sama-sama. Soleh menang besar. Soleh biasalah. Hai Anusha. Long time no see. Selalu Anusha setiap pagi jawab soalan algebra cikgu. Kan? Hari tu cikgu nak wish Happy Deepavali tapi cari Anusha tak jumpa pun dalam grup. Yang kan sibuk beraya, tak naklah kacau. Okay. Alright guys, boleh tak on camera, jom kita ambil gambar sama-sama. Okay, sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan kita buka kamera. Kita tutup dululah kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallah, hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasmin sallallahu alaihi wasallam. Guys, boleh tak on kamera kejap? Kalau tak cikgu hide siapa yang tak buka kamera, tak adalah gambar. Guys, boleh tak on kamera sekejap? Cikgu nak kenal juga anak-anak murid cikgu di mana lalu terjumpa kat Skudai. Okay. Alright. So, siapa yang belum subscribe cikgu punya YouTube channel, boleh subscribe cikgu punya YouTube channel. Komenlah sikit dekat komen tu macam mana, apa yang pengalaman yang korang dah belajar bersama dengan cikgu. So, terima kasih. So, kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.